Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peredaran masa semakin pesat dengan teknologi yang semakin canggih. Tidak lupa juga dengan kealpaan manusia yang semakin hari semakin jauh daripada agama Allah. Bagaimana kita pada hari ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk terus memperkukuhkan tiang agama Islam dan kita melahirkan generasi yang beriman di kalangan anak muda kita. Bermula pada Julai 2015, pusat pengajian Ruwaq Jawi yang bertempat di Kahirah, Mesir digerakkan oleh agamawan, tokoh-tokoh ilmuwan Melayu Malaysia. Kini sebanyak 130 kelas pengajian secara percuma diadakan setiap bulan bersama dengan ulama Al-Azhar. Oleh kerana pusat pengajian Ruwaq Jawi sehingga hari ini hanya menyewa premis, sedangkan bilangan pelajar yang menghadiri kelas semakin hari semakin ramai. Maka dengan itu, Yayasan Al-Azhar Al-Thani telah bersetuju untuk melancarkan kutipan dana bagi tujuan pembelian bangunan Ruwaq Jawi di Kahirah, Mesir. Yayasan Al-Azhar mensasarkan ringgit Malaysia 4 juta hasil daripada derma orang ramai bagi tujuan pembelian bangunan tersebut yang akan memberikan keselesaan kepada para pelajar di Kahirah, Mesir dalam usaha mereka untuk menuntut ilmu agama. Kini kami membuka peluang untuk anda bersama-sama menjadi salah satu bahagian dalam usaha mulia untuk melahirkan lebih ramai generasi ulama dalam negara kita. Anda boleh berinfak menerusi pakej-pakej yang telah disediakan. Menerusi infak ini sahaja, bukan anda berbelanja di jalan Allah, bahkan anda juga akan dapat menimba ilmu dengan menerima kitab hadis berbentuk e-book dan juga link penuh pengajian Ruwaq Jawi di YouTube. Alhamdulillah, setakat pada hari ini sebanyak 1.5 juta telah dikumpulkan hasil infak orang ramai. Namun pihak Ruwaq Jawi masih memerlukan 2.5 juta untuk melengkapkan tabung dana pembelian premis ini. Bantulah Ruwaq Jawi, berinfaklah kepada tabung dana untuk pembelian bangunan Ruwaq Jawi dengan harapan anda adalah sebahagian dalam proses penyebaran ilmu dan mudah-mudahan semua amalan kita berkekalan dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, bismillah insya-Allah. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وآله وأصحابه الكرام، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وإلى روح صاحب هذا الكتاب شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد محيي النفوس صلاة تسعدنا بها في جميع الدروس، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وآتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين. أما بعد.
فقال الناظم رحمه الله تعالى الإمام العالم العلامة سيدي أبي البركات محمد أحمد بن محمد الدردير المالكي الأزهري رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين آمين. قال ثم المعاني سبعة للرائي أي علمه المحيط بالأشياء حياته وقدرة إرادة وكل شيء كائن أراده وإن يكن بضده قد أمر فالقصد غير الأمر فاطرح المرى فقد علمت أربعا أقساما في الكائنات فاحفظ المقام كلامه والسمع والإبصار فهو الإله الفاعل المختار. Baik, kata Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Abil Barakat Sayyidi Ahmad Ad-Dardir rahimahullahu ta'ala dalam karangannya Matan Al-Kharidah Al-Bahiyah dalam ilmu aqidah. Kita masih berada dalam bait yang ke-32, iaitu permulaan perbincangan tentang sifat ma'ani Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat ma'ani Allah Subhanahu wa ta'ala seperti mana yang telah kita sentuh sedikit pada pertemuan yang lepas, merupakan beberapa sifat yang berada yang merupakan beberapa sifat yang merupakan jenis ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara mudahnya boleh kita simpulkan sebegitulah. Sifat yang ada dengan makna bahawasanya sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala membuka hijab di antara kita di akhirat kelak, sehingga kan kita boleh memandang kepadanya Jalla wa'ala tanpa cara melihat ta'ala, tanpa kaifiat dan tanpa cara. Begitu juga dengan sifat-sifat ma'ani yang berada di zatnya, juga kita akan dapat melihatnya tanpa kaifiat dan tanpa cara. Itu merupakan satu kenyataan yang akan disebut oleh alim ulama kita bila mana membincangkan tentang sifat ma'ani Allah Subhanahu wa ta'ala. Lau kushifa 'anna al-hijab la ra'aynahu. Lau kushifa 'anna al-hijab la ra'aynahu. Sifat ma'ani ialah sifat yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekira-kira kalau Allah angkat, singkap hijab di antaranya dan di antara kita di akhirat kelak, di dalam syurga kelak atau di padang mahsyar kelak, la ra'aynahu, nescaya kita akan dapat tengok sifat ma'ani itu berada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu gambaran ringkas ataupun kefahaman ringkas tentang yang membezakan dengan sifat-sifat yang lain. Sifat-sifat yang lain kalau Allah singkat hijab pun tak nampak. Sebab sifat-sifat yang lain dia bukan jenis ada dirinya. Dia bukan jenis sifat wujud. Bahkan dia sifat amrun i'tibari ataupun sifat adami. Ataupun sifat ahwal ataupun hal. Maka kalau disingkat hijab sekalipun, maka tidak akan dapat dicerap ataupun tidak akan dapat dilihat oleh seseorang pun. Sebaliknya sifat ma'ani merupakan sifat yang bangsa ada, wujudi. Maka kaedah yang disebutkan oleh alim ulama, kullu mawjudin yasihhu an yura. Setiap yang ada itu sah dilihat, sah dipandang. Maksudnya sah dicerap. Maka bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahawasanya di akhir-akhirat kelak orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memandang kepada Allah, maka termasuk sekalilah Allah itu dengan makna zatnya dan sifatnya yang bangsa wujudi. Sebab zatnya ada, yang bangsa wujudi, zat Allah itu wujudi. Sifat Allah yang jenis ma'ani ni juga pun ialah sifat yang bangsa wujudi. Ini dia juga dapat dilihat. Macam mana melihat sifat Allah Subhanahu wa ta'ala sedangkan dia tidak terpisah daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala?
bandingan mudah untuk menghampirkan kefahaman dia macam ni. Ulama-ulama kita sebut dalam kitab-kitab akidah, bandingan mudah. Bukan macam tu sebiji tak, bandingan mudah. Panggil misal di taqribil fahmi. Contoh untuk menghampirkan kefahaman. Bandingan mudah seperti mana warna yang ada pada baju. Warna yang ada pada baju. Warna bukanlah baju dan baju bukanlah warna. Okey. Baju ialah zat. Baju ialah zat sebab dia tak perlu menumpang kepada siapa-siapa. Dia maqama bi nafsih. Dia sesuatu yang ada sendirinya. Dia tak perlu menumpang ataupun bertenggak dengan bahasa kitab-kitab Jawi lamanya kepada sesuatu yang lain. Manakala sifat warna ialah sifat. Sebab warna tidak qama bi nafsih. Warna tidak berdiri ataupun ada dengan sendirinya. Warna ada apabila dia ada ataupun dia menempati sesuatu zat. Dia mungkin menempati cecair, dia mungkin menempati apa-apa pula, kapas ke putih menempati kapas, hitam menempati arang dan sebagainya. Dia menempati. Jadi samalah bila kita sebut kata baju dengan warna, contohnya ni warna belacan ni, maka dia bukan benda yang sama. Baju boleh ada tanpa warna ni, maksudnya dengan bahawa ada warna lain lah, putih ke, hitam ke, biru ke, hijau ke, apa ke, tak ada masalah lah. Tapi warna ni, kalau tak ada di baju ni, dia tak ada lah. Sebab warna yang berada, warna yang sama, yang berada pada sesuatu yang lain, bukan warna ni juga. Warna lain lah, warna yang ada dekat zat tu lah. Maka bila mana dia tiada pada zat ni, maka dia tak ada. Maka daripada situ, kita faham bahawasanya, baju ni zat dan warna ialah sifat. Baju ialah zat dan warna ialah sifat. Maka mata kita Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sebagai alat penglihatan di dunia. Alat penglihatan di dunia. Selain daripada kita melihat diri baju, selain daripada kita melihat zat baju, kita juga melihat warna baju. Kita juga melihat warna baju. Bandingannya lagi juga, seperti mana kita letak gula pada lidah, kita merasa ketulan gula. Kita merasa ketulan gula. Dalam masa yang sama juga, kita merasa manisnya gula. Maka tu pencerapan zat dan sifat. Kita sama juga dengan Muhammad. Okeylah, atas perkara-perkara yang lain. Daun. Kita melihat diri daun, zat. Zat sehelai daun tu. Dalam masa juga yang sama juga, kita melihat warna daun. Dan seterusnya. Maka tu bandingan mudah untuk kita mudah dan kita mudah kefahaman bahawasanya sekiranya Allah membenarkan ataupun menyingkap hijab di antaranya dan antara makhluk di akhirat kelak nanti, maka kita akan dapat melihat sifat ma'ani ini ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama kita melihat zat Allah serta sifat-sifat ma'aninya. Itu sepintas lalu tentang pertemuan kita yang lepas. Itu. Qala rahimahullahu ta'ala, thumma al-ma'ani sab'atun lirra'i, ay ilmuhu al-muhitu bil asya'i. Kemudian ma'ani, setelah kita bincangkan maknanya, sab'atun, 7. Sifat seterusnya selepas sifat nafsiyah dan sifat salbiyah ialah sifat ma'ani yang berjumlah 7 sifat. Sab'atun lirra'i, bagi orang yang memerhati, bagi orang yang mengkaji dan meneliti. Ai ilmuhu al-muhitu bil asya'i, iaitu salah satu daripada 7 itu sifat ilmunya yang meliputi segala sesuatu. Ini sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang masuk ataupun yang terkandung dalam 7 sifat ma'ani Allah Subhanahu Wa Taala.
Perbahasan sifat ma'ani Allah Subhanahu wa taala dia ada dua peringkat perbahasan. Kalau dalam kitab-kitab, sebahagian kitab menggabungkan kedua-dua peringkat dalam satu perbahasan. Sebahagian kitab macam kitab kita ni, macam Khalidah Bahiyah ni, dia mengasingkan di antara satu perbahasan dengan yang satu lagi. Perbahasan sifat ma'ani. Satunya perbahasan tentang makna sifat. Perbahasan yang pertama adalah perbahasan tentang makna sifat. Sifat ma'ani, contohnya ilmu. Ilmu ni apa? Macam mana gambaran ilmu Allah Subhanahu wa taala dan dalil sabitnya ataupun adanya sifat ilmu pada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu perbahasan. Dan perbahasan yang kedua ialah ta'alluq sifat ilmu Allah. Ta'alluq ataupun tugas sifat ilmu Allah. Ini perbahasan yang kedua. Sebahagian kitab, khasnya kitab-kitab yang berbentuk nasar, berbentuk kalam prosa ni, kalam biasa, kalam tulisan buku biasa ni, biasanya akan menggabungkan kedua-dua perbahasan dalam satu tajuk. Sifat yang contohnya sifat yang ke-7 ialah sifat ilmu. Maka dalam sifat ilmu tu dibincangkan perbahasan yang pertama iaitu makna sifat dan dalilnya, dan juga tentang ta'alluq sifat ilmu sekaligus. Adapun dalam kebanyakan kitab-kitab yang berbentuk nazam, berbentuk puisi, berbentuk syair ni, kebiasaannya akan mengasingkan di antara sifat ma'ani dengan makna. Perbahasan yang pertama iaitu makna-maknanya, sebut makna-makna dulu. Kemudian selesai satu persatu makna tu, barulah dibincangkan tentang ta'alluqnya. Sifat ilmu, ta'alluqnya contohnya inkishaf. Sifat qudrah, ta'alluqnya contohnya ta'sir. Sifat iradah, ta'alluqnya ialah takhsis, dan seterusnya. Maka macam tu juga dengan Imam Dardir rahimahullahu ta'ala buat dalam Khalidah Bahiyah ni. Menceritakan dulu tentang nama sifat. Menceritakan dulu tentang nama sifat, dan kita akan hurai maknanya satu persatu. Selesai 7 makna sifat tu, barulah dibincangkan tentang ta'alluq ataupun tugas-tugas bagi sifat yang 7 ini. Gitu. Satu. Dan yang keduanya, makna ataupun kefahaman sifat ma'ani Allah Subhanahu wa taala, dia lebih mudah untuk kita faham melalui peringkat pengajian daripada sifat ke sifat, seperti mana yang disusun oleh ulama-ulama kita. Macam yang ada dalam kitab ni lah, dan macam yang ada dalam kitab-kitab yang lain. Bermula dengan wujud sifat nafsiyah, kemudian diteruskan dengan 5 sifat salbiyah, baru masuk ma'ani. Maka kefahaman wujud, kefahaman salbiyah, nafsiyah, dan kefahaman salbiyah itu akan membantu kita untuk memahami sifat ma'ani dengan lebih jelas. Kita boleh faham dan kita boleh tangkap konsep sifat ma'ani itu dengan lebih mudah bila mana kita lalui proses peningkatan kefahaman satu persatu macam yang kita lalui sebelum ni. Jadi dia insya-Allah lebih mudah lah. Lagi pula dia menceritakan tentang sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut bahawasanya dia sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, dengan makna satunya yang tak layak bagi Tuhan tu telah kita nafikan, telah kita tanzihkan Allah daripadanya. Dia bukan satu sifat yang bersamaan dengan sifat makhluk. Dia bukan satu sifat yang ada dahulu dan kemudian. Dia bukan satu sifat yang menerima kebinasaan. Dia bukan satu sifat yang lemah. Dia bukan satu sifat yang mempunyai setanding atau mempunyai regu yang setanding dengannya dan sebagainya. Itu yang dah kita nafikan dengan sifat salbiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kefahaman yang mudah. Qala rahimahullahu ta'ala, sifat yang pertamanya ialah sifat al-ilmu. Al-ilmuhu al-muhitu bil asya'i. Sifat ilmu. Susunannya tak sama macam kitab-kitab lain lah. Dia ikut cara penulisan lah. Sebahagian kitab mula dengan sifat hayat dulu. Sebahagian sifat mula dengan sifat kudrah dulu. Macam Imam Dardir, dia mula dengan ilmu dulu. Masing-masing ada sandaran dia lah. Masing-masing ada dia punya style dia.
Dan masing-masing ada hujahnya. Cuma yang mudahnya kita katakan kat sini ialah ini mengikut dia punya kalam dia lah. Mengikut dia punya kesesuaian syair dia, kesesuaian nazam dia. Tak ada masalah. Mana dulu pun tak ada masalah. Dan masing-masing ada sebab kenapa meletakkan satu sifat ni di depan dan mengkemudiankan sifat yang seterusnya. Kalau kita bincang kemunasabahan tu, dia akan memanjangkan lagi perbincangan kita. Sifat yang pertama, sifat ma'ani, ialah sifat ilmu. Apa dia makna sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala? Sifat ilmu ni, kita dah ada beberapa maklumat. Sebab kita juga gunakan perkataan ilmu dalam bahasa kita lah. Tapi sifat ilmu yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala ditakrifkan oleh ulama tauhid kita, oleh ulama akidah, dengan bahawa sifatun azaliyatun qa'imatun bi zatihi ta'ala yankashifu biha kullu syai'in ala wajhil ihatah min ghairi sabqi khafa. Itu takrif yang disebutkan dalam kitab-kitab akidah. Sifatun azaliyatun, satu sifat yang azali, tak ada mula. Tak ada mula. Seperti mana zat Allah tidak ada permulaan, maka sifat ma'ani Allah yang ada di zat Allah juga tidak ada permulaan. Sifatun azaliyatun qa'imatun bi zatihi ta'ala, yang ada di zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ada di zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala inilah yang ulama sebut lau kushifa 'annal hijabu la ra'ainaha. Sekiranya disingkap daripada kita hijab, tutupan pandangan di antara kita dan di antara Allah Subhanahu Wa Taala, la ra'ainaha, kita akan lihat dia. Nescaya kita akan dapat tengok sifat ni ada pada Allah. Maka dia qa'imatun bi zatihi ta'ala. Sifatun azaliyatun qa'imatun bi zatihi ta'ala. Qa'imatun bi zatihi ta'ala. Yankashifu biha kulla syai'in, yang menyingkap, yankashifu, yang menyingkaplah, biha, dengan sifat itu, dengan sifat ilmu ni, dengan sifat ilmu ni tersingkap kulla syai'in, segalanya, setiap sesuatu, maksudnya segalanya lah. Yankashifu biha kulla syai'in, yang menyingkap segalanya, ala wajhil ihatah, di atas jalan menyeluruhi, menyingkap segalanya secara keseluruhan, secara mutlak, secara habis-habisan, ala wajhil ihatah, min ghairi sabqi khafa, tanpa mendahului ke atasnya oleh tersembunyi. Maksudnya tidak ada sesuatu pun yang bermula dengan kesamaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemudian jelas tak ada, yang jenis bangsa kemudian tak ada. Maka ni ta'rif sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam penterjemahan ke dalam bahasa Melayu kita, dalam penyalinan kalimah daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu kita, ada beberapa terjemahan. Yang masyhurnya dua. Yang pertamanya terjemahan dengan ilmu dengan makna mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala. Satu terjemahan. Ini terjemahan lama. Kemudian ada satu lagi terjemahan yang masyhur dengan digelar ataupun dinisbahkan kepada Syekh Wan Ismail bin Abdul Qadir Al-Fatani, iaitu kita sebut sebagai Pak Da'i pemilik ataupun sahib kitab Baquratul Amani. Maka Pak Da'i menambahkan imbuhan pe ganti daripada me, iaitu mengetahui ditukar jadi pengetahui ditukarkan dengan imbuhan pe supaya dapat dibezakan di antara perbuatan dengan sifat. Tu tujuan ubahan imbuhan tu lah. Ini terjemahan. Kita takkan tekankan unsur terjemahan kat sini. Cukup kita faham maknanya. Sebab sama ada ulama ataupun karangan kitab-kitab Jawi kita yang menterjemahkan dengan mengetahui, ataupun kitab-kitab aliran Pak Da'i Mekah yang menterjemahkan dengan pengetahui,
Masing-masing meletakkan ta'rif dan juga kefahaman yang sama. Jadi cuma terjemahan yang dirasakan tepat oleh sang penterjemah ataupun si penterjemah. Jadi kita takkan bergelut dengan terjemahan tu. Yang penting kita faham makna dia. Yang penting kita faham makna. Cumanya Pak Daim meletakkan imbuhan per untuk mengasingkan di antara perbuatan dengan sifat. Dan satu, untuk mengasingkan antara perbuatan dengan sifat, satu, sebab tu merujuk kepada perbuatan. Mengetahui dengan sifat ilmu, Allah mengetahui. Jadi kalau kita terjemah ilmu dengan mengetahui, dengan sifat mengetahui, Allah mengetahui, maka dia akan menghasilkan kesamaran di situ. Melainkan bila mana kita kenal pasti makna mengetahui yang pertama dan mengetahui yang kedua dalam ayat tu. Dengan sifat mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala, ia mengetahui. Jadi situ mengetahui yang pertama dengan makna sifat, mengetahui yang kedua dengan makna perbuatan, dengan makna fi'il Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apa. Jadi untuk menghilangkan kekeliruan tu, takut orang tak faham ataupun boleh jadi tercampur aduk fahaman, maka pada ubah terjemahan pada sifat dengan tambahan per untuk membezakan. Tujuan yang pertamanya untuk membezakan di antara sifat dan juga fi'il. Pengetahui Allah Subhanahu Wa Taala, dia mengetahui. Di situ ada pembezaan. Yang kedua ni imbuhan per kerana merujuk ataupun kerana mengisyaratkan kepada makna ada. Sifat makni ialah sesuatu yang ada. Sebab imbuhan per pada penggunaan kita biasanya merujuk kepada sesuatu yang maujud. Biasanya merujuk kepada sesuatu yang wajib. Walaupun biasanya dalam penggunaan bahasa kita per merujuk pada zat, pelajar, penyepit, pengayuh, pembuka. Per ni dia merujuk pada zat. Tapi kita dia terjemahan ini bukan merujuk kepada makna zat. Terjemahan ini merujuk kepada makna ada. Makna ada. Benda yang ada. Jadi digunakan imbuhan per. Tak apalah, tu terjemahan. Tak ada masalah. Kita tak akan terhenti dengan terjemahan-terjemahan tu. Kalau tidak, dia akan jadi panjang lebar lagi perbahasannya. Dan memang ada polemik, memang ada pergeseran kecil di antara dua aliran ni. Sebahagiannya yang masih berkerah nak pakai me. Sebahagiannya yang mengatakan salah pakai me, kena pakai per. Ada yang lebih berlapang dan ada yang lebih kerah fahaman. Yang penting kita faham makna. Maka sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ialah satu sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, yang dengannya Allah mengetahui segala-galanya min ghairi sabqi khafa, tanpa terdahulu ke atasnya kesamaran ataupun tersembunyi. Tidak ada sesuatu pun yang terselindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala kemudian barulah dia tahu. Tak ada. Itu makna asas bagi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka makna ilmu pada Allah Subhanahu Wa Taala kembali kepada makna ilmu sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Segala-galanya telah diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak azali. Sejak azali. Tidak ada sesuatu pun perkara yang tidak diketahui ataupun di luar pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala sifat ilmu yang sempurna sejak sedia kala, juga dengan makna tidak ada satu tambahan ilmu pun ke atas Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada satu benda pun yang baru tahu. Berbeza dengan kita lah. Kita hari-hari kita tahu benda baru. Bahkan dalam masa ke semasa pun banyak benda baru yang kita tahu. Banyak benda baru yang disingkap oleh pengetahuan kita. Tak. Pada Allah tidak. Tidak ada tambahan walaupun satu maklumat dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Segalanya telah jelas dan diketahui dan dikuasai dan dilitupi oleh ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Yang keduanya, tidak berlaku pengurangan pada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada berlaku lupa, tak ada berlaku lalai, tak ada berlaku ghalib, tak ada berlaku silap, tak ada berlaku jahil. Gitu. Maka tu
makna sifat ilmu yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui segala-galanya. Sama ada benda tu benda yang kecil ataupun benda yang besar, benda yang juz'i, benda yang simple ataupun benda yang kulli, benda yang umum, sama ada secara tafsilnya ataupun secara ijmal. Tok guru kita biasa buat misal dengan lagu ni. Dalam sekampit beras tu, Allah mengetahui bahawasanya sekampit beras tu berat dia berapa. Itu secara ijmal, umum. Sekampit beras ni contohnya 10 kilo. Allah tahu 10 kilo. Hingga Allah tahu hingga ke peringkat yang seterusnya 10 point berapa kilo, 10.21 kilo dan sebagainya dengan tepat, bukan agak-agak ataupun bukan bundar, betul 10 kilo. Dan Allah juga mengetahui bilangan berapa butir beras yang ada dalam kapit tu. Maka ni makna ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Mengetahui segala-galanya daripada segala sudut, daripada segala segi, daripada segala aspek, sama ada secara umum ataupun secara terperinci, sama ada yang besar ataupun yang kecil, sama ada benda tu signifikan, penting ataupun benda tu tidak signifikan, tidak penting. Semuanya tidak terlepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pertambahan pun ke atas ilmunya dan tidak berkurang satu pun maklumat yang ada dalam ilmunya. Ni makna ilmu Allah yang sempurna. Kan? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, banyaklah dalam Quran banyak menyebutkan tentang penisbahan sifat ilmu pada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dalam surah Baqarah. Qala, Allah berkata, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Bukanlah tidak aku pernah katakan kepada kamu bahawasanya aku mengetahui keraiban, kerahsiaan, rahsia langit dan bumi. Tuna, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan, zahirkan, wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kamu sembunyikan. Apa yang kamu sembunyikan. Siapa yang biasa mengaji dengan Syekh Fathi Abdul Rahman Hijazi hafizahullah, guru bahasa Arab di Al-Azharul Syarif, Syekh Fathi biasa menggunakan satu ayat Quran sebagai pembuka muqaddimah bagi ucapan dia. Syekh Fathi selalu gunakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Itu antara muqaddimah yang selalu diulang-ulang oleh ataupun menjadi amalan Syekh Fathi Abdul Rahman Al-Hijazi hafizahullah. Wa indahu mafatihul ghaib, dan di sisi Allah itu mafatihul ghaib, kunci-kunci, anak-anak kunci perkara ghaib. La ya'lamuha illahu, yang tidak mengetahui perkara-perkara tersebut illahu, melainkan ia, Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan mengetahui Allah perkara yang berada di daratan dan lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidak gugur sehelai daun, wa ma tasqutu min waraqatin, dan tidak gugur sehelai daun illa ya'lamuha, melainkan ia Allah mengetahuinya, melainkan mengetahui Allah dengan kejadian tersebut. Wala habbatin fi zulumatin zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa ya'lam illa fi kitabin mubin, dan tidak ada satu benda yang halus di dalam kegelapan bumi, maksudnya benda yang berada di kawasan yang terselindung. Wala ratabin wala yabisin, tidak ada sesuatu yang basah maupun yang kering, illa fi kitabin mubin, melainkan di dalam kitabnya, catatannya Allah Subhanahu wa taala yang mubin, yang menjelaskan segala-galanya. Maka tu antara dalil-dalil yang
terdapat di dalam Al-Quran tentang adanya sifat ilmu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalil naqli lah, dalil yang kita ambil daripada Quran. Sekiranya kita menggunakan dalil aqli, dalil bahasa logik, maka kita akan dapat keputusan dengan susunan pemikiran yang seumpama ini. Contohnya, kita reverse track. Kalaulah Allah tak bersifat dengan ilmu, maka pasti Allah bersifat dengan jahil. Kalau Allah tidak bersifat dengan ilmu, maka pasti Allah bersifat dengan jahil. Kenapa? Sebab sesuatu yang hidup, sesuatu yang ada, sesuatu yang menerima ilmu, maka dia akan berada dalam salah satu daripada kedua perkara. Imma dia tahu, wa imma dia tak tahu. Imma dia tahu, wa imma dia tak tahu. Sebab dia benda yang hidup dan menerima ilmu. Kalau batu kita kita tak bincang tentang ilmu ataupun tidak. Kalau kayu pun kita tak bincang tentang ilmu ataupun tidak. Sebab dia bukan sesuatu yang menerima ilmu. Tapi bila sesuatu menerima ilmu, lebih lagi pencipta yang mencipta sesuatu, yang mencipta makhluk yang menerima ilmu, maka selayaknya lah dia menerima ilmu ni dalam fikiran akal lah. Maka wa imma dia tahu, wa imma dia tak tahu. Tidak ada pilihan yang ketiga. Tidak ada alternative choice, pilihan yang ketiga, melainkan dua itu saja. Tahu ataupun tak tahu. Kalaulah Allah bersifat dengan tidak tahu, Allah tidak bersifat dengan ilmu, bermakna Allah bersifat dengan jahil. Bermakna Allah bersifat dengan jahil. Bila mana Allah bersifat dengan jahil, maka mustahil wujudnya perkara-perkara yang sangat indah dan kompleks, yang sangat susah dan sukar. Makhluk-makhluk dan kejadian-kejadian yang sangat complicated ataupun sangat sophisticated, sangat canggih, mustahil diwujudkan oleh satu Tuhan yang tidak bersifat dengan pengetahuan, yang tidak bersifat dengan maha tahu. Sedangkan kewujudan makhluk dan kejadian-kejadian yang canggih tersebut telah dilihat dengan mata kepala kita dari musyahadah. Kita tengok. Contohnya diri kita sendiri lah. Diri kita sendiri. Dengan kejadian yang sebaik-baik kejadiannya, dengan akal yang Allah berikan kepada kita, dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita, dan dengan benda-benda hasil-hasil, natijah, kejayaan dan sebagainya yang berlaku pada diri kita. Dia merupakan sesuatu yang kompleks, sophisticated. Dia benda yang canggih, benda yang unik dan benda yang tak mampu dilakukan sekiranya pencipta kita tidak bersifat dengan ilmu. Mustahil. Mustahil. Orang tak cerdik pun tak boleh pasang komputer. Itu mudah. Itu mudah. Itu kalau pasang, kalau reka lebih-lebih lagi lah daripada tak ada kepada ada. Nak reka komputer, nak reka smartphone, nak reka benda-benda yang canggih dan benda-benda yang hebat sebegitu, memerlukan minda-minda yang tajam dan berpengetahuan terhadap bidang tersebut. Sama jugalah penciptaan makhluk, alam dan sebagainya serta kejadian-kejadian yang berlaku merupakan satu benda yang membuktikan bahawa pencipta kita sangat-sangat pintar dengan bahasa kita lah, ataupun sangat-sangat mengetahui. Yang pun telah membuktikan secara teori kedudukan bumi dengan matahari merupakan satu kedudukan yang sangat tepat untuk wujudnya kehidupan. Sekiranya lebih hampir bumi kepada matahari sedikit daripada kedudukan dia yang sekarang, daripada orbit dia yang sekarang, nescaya tidak akan wujud satu hidupan pun di atas muka bumi. Kehidupan yang sebegitu, dia bukan berlaku secara kebetulan, sebaliknya dia telah diatur oleh satu kuasa yang kita namakan sebagai Tuhan, yang kita sembah, yang maha mengetahui dan juga tidak memiliki sebarang kejahilan pada dirinya.
maka mustahil dengan musyahadah, dengan pandangan mata kita, mustahil kita menerima ataupun kita boleh menyangkakan wujudnya kejahilan pada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil. Maka tu cara fikiran mudah akal. Tu cara fikiran mudah akal yang boleh kita susun secara pelan-pelan lah. Banyaklah cara pemikiran, dalil akli, dalil logika yang boleh digunakan sangat banyaklah. Tu cara mudahnya. Kita ambil secara reverse track. Maka bila ternafi jahil pada Allah Subhanahu wa taala, macam yang kita sebut tadi, dia dua, sama ada jahil ataupun ilmu, alim. Maka bila ternafi jahil, maka sabit ilmu pada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara reverse track. Kalau kita nafikan jahil pada Allah, nescaya sabit ilmu pada Allah. Kalau kita nafikan ilmu pada Allah, nescaya sabit jahil pada Allah Subhanahu wa taala. Ni secara mudahnya. Ada untuk kita ambil kefahaman asas tentang perkara ni. Baik, selesai. Maka tu ringkasan ataupun huraian ringkas berkenaan dengan sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Secara kesimpulannya, sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala boleh kita terjemahkan dengan mengetahui Allah Subhanahu wa taala, sifat mengetahui, ataupun kita terjemahkan dengan sifat pengetahui pun tak ada masalah. Yang mana yang pentingnya ialah maknanya. Makna sifat ilmu Allah secara sekadar yang kita boleh faham. Ini bukan makna merupakan hakikat sifat Allah tak. Takrif-takrif yang diberikan ni ialah takrif-takrif sekadar menghampirkan faham saja. Orang yang mengaji mantik dia ialah bahasa ni dia panggil bil rasmi, la bil hadith. Takrif secara gambaran sahaja, lakaran sahaja, bukanlah takrif dengan setepat-tepatnya. Sebab mustahil kita kenal hakikat zat Allah dan sifat-sifatnya. Sebab tak ada bandingan. Nak kenal je nak. Maka makna sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala, maknanya ialah satu sifat yang azali, yang sedia ada, yang sedia kala lagi ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan sifat ilmu inilah Allah mengetahui segala-galanya secara terperinci, secara keseluruhan, ala sabilil ihatah, secara keseluruhan, secara terperinci, min ghairi sabqi khafa, dengan tidak ada terdahulu ke atasnya kesamaran ataupun terselindung. Sifatun azaliyatun qa'imatun bizatihi ta'ala yankashifu biha kulla syai'in ala wajhil ihatah min ghairi sabqi khafa. Maka sifat ilmu Allah itu merupakan sifat ilmu pengetahuan yang sempurna, tidak terdahulu ke atasnya sebarang kejahilan maupun kesamaran ataupun keselindungan, tidak bertambah ilmunya walaupun sesuatu dan tidak berkurang ilmunya walaupun satu perkara. Segala-galanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengetahuan di atas jalan hakikatnya yang sebenar-benarnya. Tidak ada satu perkara pun yang terselindung daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satu perkara pun yang boleh menutup ilmu Allah Subhanahu wa taala ataupun melindungi dirinya daripada diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana pengetahuan Allah itu telah sabit dan telah lengkap sejak azali. Maka ni secara ringkasnya kefahaman sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Kemudian katanya hayatuhu wa qudratul iradah wa kullu syai'in kainin aradah. Wa in yakun bididdihi qad amara fal qasdu ghairul amri fatrahil mirah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada soalan? Bagi orang yang ada dalam grup
Contohnya lah, dia boleh tulis soalan kat sini pun boleh. Tulis soalan dalam grup pun boleh lah. Setakat ni lah, setakat sepanjang kita stream daripada rumah ni. Nanti kalau dah boleh buat live di Facebook macam biasa, tak boleh lah, tak tengok dah handset. Tapi macam lah ni, dan lah nak tengok-tengok handset sikit-sikit. Ataupun dia boleh tulis dalam room ni. Ataupun boleh tanya secara lisan. Tanya secara lisan mudah sikit, mudah faham. Maka siapa-siapa yang ada pertanyaan ataupun nak tanya tentang sesuatu, falyatafaddal mashkura. Kalau tak ada, kita tutup majlis. لا وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين. Bagi yang nak sambung dengan pengajian Muqaddimah Hadramiyah, stay dalam room ni lah. Kita tunggu pihak pengurusan kita untuk buat iklan baru, tapi stay dalam ni lah. Jangan ke mana-mana bagi yang nak sambung. Ada ni ya. Soalan juga. YouTube. Apa dia ni, sembang apa ni? Ni ada orang tanya soalan kat YouTube ni. Buat. Dia tanya apa pandangan ulama sufi tentang sifat ma'ani. Apa pandangan ulama sufi terhadap sifat ma'ani? Ya. Golongan sufiyah, kalau kita bincangkan secara disiplin tasawuf, dia tidak membincangkan tentang hakikat ataupun kefahaman sifat ma'ani ataupun mana-mana sifat Allah Subhanahu wa taala secara akidah. Kena faham. Ke membincangkan makna ataupun kefahaman sifat ma'ani daripada sudut pengaplikasian pada diri. Maksudnya, kalau membincangkan tentang contohnya sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala, macam yang dalam tajuk kita hari ini, bagaimana untuk mengambil istifadah ataupun bagaimana untuk musyahadah sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu daripada cara musyahadah sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala ialah dengan kita sentiasa menyedari bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui dan sentiasa mengetahui segala-gala perkara yang dilakukan, sama ada secara zahir ataupun secara batin. Ya'lamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata-mata yang khianat dan barang yang tersembunyi dalam hati-hati kamu. Maka tu kita panggil cara ataupun penilaian ulama sufi terhadap sifat-sifat Allah. Ini musyahadah dengan af'al, perbuatan Allah, musyahadah dengan sifat Allah, musyahadah zat Allah Subhanahu wa taala. Dia di luar daripada kerangka perbincangan, dia masuk ke dalam kerangka perbincangan bagaimana untuk bermuamalah dengan sifat-sifat jamal dan jalal Allah Subhanahu wa taala. Antaranya kalau dalam sifat ilmu ni juga diambil ataupun dimusyahadah ataupun diaplikasikan maknanya sesuai dengan hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang ihsan, kan, dalam hadis Jibril yang masyhur tu, al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Pada nas yang kedua, fa in lam takun tarahu, sekiranya engkau tidak dapat merasai
bahawa Allah sedang melihat kamu, fa innahu yaraka, maka ketahuilah bahawasanya Allah memandang kamu. Allah sedang melihat kamu, dengan makna Allah mengetahui segala-galanya tentang kamu dan beradablah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk memasukkan perbincangan para sufi ke dalam perbincangan akidah, dia akan memanjangkan perbahasan. Lebih-lebih pula bahasan para sufi berkaitan dengan akidah, dia merupakan perbahasan yang dalam, perbahasan yang lebih kepada parti ilmu akidah yang sebenar. Memang kalau orang yang mengaji ilmu akidah, dia akan pergi ke situ. Sebab ilmu akidah yang kita belajar sekarang dipanggil ilmu yakin. Maklumat-maklumat yang menghasilkan keyakinan kepada kita. Dan kita tak boleh berhenti di situ. Kita tak boleh berhenti di situ. Dia kena lajak pergi sampai ke ainul yakin ataupun hakul yakin. Maksudnya kena sampai rasa. Tahu Allah melihat dengan rasa Allah melihat tak sama. Ketahui dengan rasa Allah mengetahui segalanya tak sama. Tahu Allah mendengar dengan rasa Allah mendengar segalanya tak sama. Maka ilmu akidah yang asas ini, dia ialah luaran ataupun kita panggil persediaan untuk mengambil parti akidah yang sebenar. Maka parti akidah yang sebenar itulah yang disebut sebagai tauhid sufi, iaitu cara bermuamalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala bermuamalah dengan Tuhan dan juga pencipta dan juga pemilik kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ada kalanya meniru sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikannya sebagai sifat-sifat terpuji yang diamalkan, ataupun dengan bahawa mengambil faedah dan pengajaran daripada sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah itu dijadikan sebagai panduan hidup kita. Itu kolam ataupun kerangka pemikiran sufi dalam akidah. Wallahu a'lam.